Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami wakil dari Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah iaitu Raudah Zanatul Naim binti Ahmad Zulmi Nurin Amna binti Muhammad Azharin Nizam dan Hana Elena binti Zamzudi. dengan bantuan guru mata pelajaran sains kami iaitu Cikgu Hatini binti Muhammad Saleh. Kami berjaya menyiapkan satu projek yang berkenaan darah. Antara isi kandungan yang terdapat di dalam video kami yang akan kami hujahkan nanti ialah ciri-ciri darah dan komponen darah. Yang kedua, kepentingan menderma darah. Dan akhir proses pendermaan darah dan jenis pendermaan darah. Baiklah, yang pertama, ciri-ciri darah manusia. Darah manusia berkepentingan untuk mengangkut oksigen dan nutrien ke sel badan. Darah juga merupakan sejenis campuran. Komponen darah dapat diasingkan dengan kaedah emparan dengan menggunakan mesin emparan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Terusnya ialah komponen darah. Komponen darah terdiri daripada ampaian sel darah merah, sel darah putih dan platelet, plasma darah. Plasma darah terdiri daripada kira-kira 90% air dan 10% bahan terlarut ke seluruh bahagian badan. Antara bahan terlarut tersebut ialah nutrien, gas, karbon dioksida, enzim, hormon dan bahan kumuh. Kepentingan menderma darah. Darah diperlukan untuk pembedahan, mangsa kemalangan atau untuk merawat pesakit leukemia, hemofilia dan lain-lain. Seperti yang kita semua maklum, penyakit seperti ini akan menyebabkan para pesakit kehilangan banyak darah. Seperti yang kita tahu, penyakit-penyakit ini biasanya menyebabkan seseorang mangsa itu kehilangan banyak darah. Maka di sini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menderma darah bagi membantu golongan-golongan seperti ini. Terdapat 4 kumpulan darah iaitu kumpulan darah A yang mengandungi antigen A, kumpulan darah B yang mengandungi antigen B, kumpulan darah AB yang mempunyai antigen A dan B, dan Darah O pula tidak mempunyai mana-mana antigen, sama ada antigen A ataupun antigen B. Fakta menarik, kumpulan manusia yang mempunyai darah O merupakan penderma universal kerana dia dapat mendermakan darahnya kepada pelbagai kumpulan manusia yang mempunyai pelbagai jenis darah. Sama ada manusia tersebut mempunyai darah A, darah B ataupun darah AB maupun darah O. Selain penderma universal, kita juga ada penerima universal iaitu kumpulan manusia yang mempunyai darah AB. Kumpulan manusia seperti ini, dia sekiranya mereka kehilangan darah, mana-mana jenis darah sama ada darah A, darah B, darah O ataupun darah AB boleh didermakan untuk kumpulan manusia yang darah jenis AB. Seterusnya ialah proses pendermaan darah. Sesi kelayakan akan diadakan. Sesi kelayakan ini ialah sesi kaunseling yang akan diadakan untuk penderma. Para penderma akan diperiksa sama ada layak ataupun tidak untuk menderma darah. Pihak yang bertanggungjawab akan memeriksa rekod pendermaan darah untuk memastikan kali terakhir pendermaan darah sekurang-kurangnya 90 hari. Maka, selepas itu, ujian saringan darah akan dilakukan bagi mengenal pasti darah dan tahap hemoglobin darah berada di tahap yang normal. Untuk pendermaan darah, kita ada 2 jenis iaitu whole blood donation dan yang kedua apheresis donation. Apheresis donation ini merupakan salah satu alternatif yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk para penderma iaitu para penderma hanya perlu menderma salah satu komponen darah sama ada platelet ataupun plasma maupun dua-dua sekali. Proses ini hanya mengambil masa selama 30 minit 1 jam dan hanya boleh dibuat di pusat darah negara kerana hanya di situ mempunyai mesin apheresis. Penerima darah yang ingin menderma secara apheresis perlu membuat temujanji dan mengikut polisi semasa bergantung kepada keadaan semasa. Jenis pendermaan darah yang kedua pula ialah whole blood donation iaitu secara pengemparan menggunakan mesin pengemparan. Untuk whole blood donation, selepas proses pendermaan darah, semua komponen darah itu akan dikuarantinkan dalam tempat penyimpanan. Maka, selepas itu, hanya darah yang mempunyai kualiti sahaja akan diberi kepada bahagian inventory and stock vaccination supaya komponen darah yang diberi kepada pesakit adalah darah yang selamat. Sampel-sampel darah akan dihantar ke transfusi mikrobiologi untuk lakukan ujian saringan penderma darah. Kaedah yang dilakukan ialah kaedah serologi dan teknik molekular. Result pendermaan darah akan keluar dalam masa 24 jam selepas menderma darah. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada kelemahan diri kami sendiri.